Itu dia kemat Zaki bang. dan juga Akbar. Ya, Masih di dan sini, sudah masih di pasti. sini. Pada malam ni Fazrul 2-0 nampaknya Kedah Darul Aman berjaya untuk revenge kembalilah terhadap keputusan The Court sebelum ni kan. Siapa pemain terbaik pada malam ni? Betul. Pada perlawanan tadi Fazrul, boleh kongsikan? Okey, kalau ditanyakan kepada saya mengenai siapakah pemain terbaik ataupun man of the match untuk aksi antara PDRM dan juga Kedah malam ini, saya memilih Manuel Hidalgo kerana di sepanjang 90 minit perlawanan Hidalgo ini, kalau siapa-siapa tengok dekat masa siaran langsung tadi, Hidalgo di mana-mana sahaja dia berada, tak kira di departmen di bawah, di tengah, apatah lagi ketika Kedah menyerang. Dan kalau kita dapat lihat juga tadi menerusi pemerhatian saya, setiap kali Manuel Hidalgo mendapat bola, 2-3 pemain PDRM, pertahanan PDRM akan mengawasi pemain ini. Dan saya merasakan bahawa juga work rate yang cukup tinggi dipamerkan oleh Hidalgo pada malam ini. Namun cuma rezeki dan juga nasib tidak memihak kepada pemain ini untuk menjaringkan gol meskipun beliau memperolehi 1-2 peluang dalam perlawanan pada malam ini. Okey, Fazrul, sebenarnya agak sukar untuk kita menilai kemampuan Ifidayo dan sebagainya untuk pasukan Kedah. Tempoh 80 minit, tiada jaringan. Dan saya nak fokus pada PDRM yang mampu bertahan. Tetapi selepas itu untuk tempoh 10 minit terakhir, bocor juga pintu gol mereka. Jadi apa mungkin yang boleh dikongsikan mengenai pertahanan PDRM tadi? Baik, betul Akbar. Kalau dilihatkan kepada corak permainan tuan rumah PDRM malam ini, sebenarnya mereka bermain seperti biasa. Bermain dengan cukup baik. Ada beberapa peluang, especially terutamanya ketika aksi di babak pertama, namun gagal disudahkan dengan jaringan. Dan ketika 10 minit terakhir perlawanan, PDRM terpaksa akur apabila mereka akhirnya bocor juga menerusi 2 sepakan penalti yang diraih Kedah. Dan ketika ditanya kepada Coach Eddie Gapil mengenai situasi ataupun insiden penalti berkenaan, beliau enggan mengulas lanjut sambil menerima insiden tersebut, keputusan pengadil tersebut dengan hati yang terbuka. Dan beliau juga sempat mengatakan bahawa PDRM tidak patut tewas pada malam ini dan sekurang-kurangnya mereka layak untuk seri, berkongsi mata, meraih satu mata berdepan dengan Kedah pada malam ini. 10 minit yang menyakitkan lah buat The Court sebenarnya kan untuk dapat 3 mata. At least dapat 1 point tapi tapi tak dapat lah. Kita nak terus zoom in sedikit tentang seorang player, Ifidayo sebenarnya. Mungkin Fadilul boleh kongsikan kepada semua tentang gambaran keseluruhan performance Ifidayo buat perlawanan pada malam ni. Okey, sebelum saya berbicara mengenai Ifidayo ini, suka untuk saya kongsikan juga pemerhatian saya mengenai persembahan Kedah secara keseluruhan malam ini. Kedah sebenarnya bermain bukanlah pada tahap yang sebenar, dan kalau di stadium ini sekalipun para penyokong menzahirkan ketidakpuasan hati dengan corak yang ditampilkan oleh Kedah pada malam ini, di mana mereka dilihat banyak mensia-siakan peluang yang diraih, dan tempoh perlawanan juga dilihat agak berhati-hati dan perlahan. Dan berbalik kepada persoalan Ifidayo, pemain ini pada malam ini saya merasakan beliau memerlukan sedikit masa sahaja lagi untuk sesuaikan diri, blend in dengan taktikal pengendali pasukan Nafuzi Zain. Suka juga untuk saya ingatkan, kali terakhir Ifidayo menjaringkan gol dalam kempen Liga Super adalah pada 13 Ogos, kalau tak silap saya, ketika beraksi bersama dengan Melaka United pada tahun lepas, menentang Seri Pahang pada tanggal 13 Ogos 2022. Jadi peminat Kedah terutamanya perlu bersabar sedikit masa saja lagi untuk berikan masa ruang buat penyerang bekas pemenang penjaring terbanyak saingan Liga Super 2 musim berturut-turut sebelum ini. Okey. Fazrul nak tanya sikit lah sebab Fazrul kan selalu tweet tentang pemain-pemain yang akan berpindah dan dapat hidu awal lah transfer window yang kedua untuk PDRM. Ada tak mungkin maklumat sulit yang boleh dikongsikan kalau PDRM ada nama-nama lah yang kedengaran lah yang akan dipancing PDRM untuk pada second transfer window ni, Fazrul?
Okey, baik. Untuk PDRM, kalau mengikut tweet saya di sebelah petang sebelum perlawanan pada malam ini, pihak pengurusan PDRM sudah pun menghubungi, sedang dalam perbincangan untuk mendapatkan bekas Ketua Pasukan Kelantan, Mario Arquez, dan sejurus selepas tweet malam ketika perlawanan sebentar tadi saya sempat bertemu dengan Mario Arquez sendiri ketika di stadium. Beliau hadir untuk menyaksikan perlawanan pada malam ini dan menerusi perbualan saya dengan Mario, perbincangan masih lagi terbuka, namun 90% hampir selesai dan dijangka kalau seandainya semuanya berjalan lancar, dalam tempoh masa terdekat Mario Arquez akan diumumkan sebagai pemain import terakhir yang akan mengisi slot 9 pemain import PDRM musim ini. Dan di samping itu juga PDRM kini sedang meneliti calon ketua jurulatih, dan apa yang boleh saya kongsikan ketika ini, kesemua calon mereka adalah calon jurulatih tempatan. Kalau nak tahu lebih siapa calon-calonnya, nantikan tweet saya nanti. Oh, okey. Kalau macam itulah, awak sekarang ni dah merampas status Fabri apa? Boleh apa? Fabrizio Romano. Itu level lain. Saya ni paling Akbar, Zaki, cepat nak adik-adik dapat je, info. adik-adik. Ya. Kadang-kadang Adik-adik. tim sendiri pun tak tahu tapi dia dah tahu. Itu hebat. Dia luar biasa. Tahniah. Terima kasih Fazlul Suhaimi. Terima kasih, Fadilul. Baik, sama-sama Akbar, Zaki.